Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat petang kepada followers saya di Facebook page Klinik Sabah. Apa khabar? Sekejap saya nak letak lampu. Lampu tak kena letak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat petang kepada okey. Baru nampak cahaya. Okey. Assalamualaikum Noi, Abang Damit, Era Fazira, Samsudin, apa khabar semua? Okey, bersama-sama lagi dengan saya petang ni. Nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan cepat, selamat dan selesa bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta atau hospital kerajaan. Jadi alhamdulillah. Sekejap sebelum saya rujuk mereka jumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta atau hospital kerajaan. Jadi alhamdulillah. Okey, sebelum tu tolong like, tolong love, tolong share. Tolong tag kawan-kawan. Tolong tag kawan-kawan yang masih lagi menunggu dekat luar tu. Bagi love banyak-banyak, bagi like banyak-banyak supaya dia orang tahu yang saya sudah live, saya sudah on. Saya sudah on. Kita tengok siapa yang ada sekarang. Haznida, Waalaikumsalam. Yat. Terima kasih. Nur Syafika. Haja Zubaida, apa khabar Haja? Haja ni antara orang yang paling rajin follow saya punya FB live petang-petang. Rin Ghazali. Assalamualaikum. Okey. Kita sangat bertuah pada petang ni kita akan bersama-sama dengan seorang kawan saya. Sebenarnya kami daripada UKM. Kami graduate bersama-sama pada tahun 2001 lagi. Jadi dia sekarang ni bertugas di negeri Johor. Tak apa, sekejap lagi nanti kita akan paksa dia. Paksa dia cerita apakah background dia. Jadi Dr. Siti ni, saya punya kawan ni, Dr. Siti Aniza. Dia pakar dalam bidang hormon. Dia ada ikut kursus yang mana dia boleh bantu wanita-wanita, especially lelaki pun juga, untuk tengok adakah hormon diorang di dalam hormon yang ada di dalam darah diorang ni optimum atau tidak. Sebab sekiranya hormon kita tak optimum, tidak stabil, dia boleh menyebabkan salah satunya yang kita nak bincang topik hari ini ialah pasal premature menopause. Premature menopause ni maksudnya menopause pramatang. Menopause ni maksudnya putus haid pramatang. Maksudnya dia putus haid tapi terawal. Macam premature ejaculation lah kalau lelaki-lelaki. Okey, kita tengok siapa dekat sini. JML Ulia, salam sejahtera. Nanti pasal abdominal adhesion dan PID. InsyaAllah Lin. Okey, Dr. Siti, terima kasih. Okey. Sebelum saya invite dia, saya nak tahu kat sini siapa yang first time bersama-sama dengan saya dekat sini. Cuba say hi sikit. Siapa yang first time? Tolong share, tolong like. Kita bagi banner macam tu. Jadi kalau untuk mereka siapa-siapa yang dah ready, kita akan jemput Dr. Siti sekejap lagi. Sebelum tu saya nak tengok dalam saya punya page. Tengok berapa ramai sudah yang di dalam page saya ni. Hai, ramai juga yang first time. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya. Okey, terima kasih. Okey. Sudah ready kan? Semalam tak sempat join, tak apa. Hari ni join. Hari ni special sikit. Kita cerita pasal hormon. Hormon yang memang ramai juga orang tanya saya pasal hormon wanita.
saya bolehlah kalau hormon wanita yang normal, insyaAllah saya boleh bantu. Tapi bila ada kita cakap yang premature menopause ni, ada beberapa perkara yang saya tak berapa pasti. Jadi hari ni kita akan share. Hari ni kita akan belajar daripada Dr. Siti. Apakah itu premature menopause. Okay, kita panggil dia masuk. Boleh kan? Panggil dia masuk lah. Okey. Assalamualaikum. Dr. Siti, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Sabah, Bah? Apa khabar orang Sabah? Apa khabar orang Johor juga? Orang Johor, Alhamdulillah. Tak jauh sebenarnya. Sabah dengan Johor ni dekat je. 2 jam dah sampai dah. Tapi sebab PKP dah tak boleh naik flight. Betul. Orang luar tak boleh masuk Sabah. Orang tu sebenarnya murtad Johor tu. Ngaku je orang Sabah tu. Aduh. Apa boleh buat? Kita buat mencari rezeki kan kat sini. Okay. Terima kasih kepada semua Sabahan dan juga kepada semua follower saya. Alhamdulillah petang ni jumpa. Yalah, kita dah grad berapa tahun? 2001, 2020. 20 tahun. Masuk 20 tahun. Masuk tahun ke-20. Kami ni dah tua dah sebenarnya. Tapi hati semua muda. Sebab bila hormon ni dia jaga kita. Maksudnya dia akan menjadikan kita rasa sentiasa muda. So kalau anda rasa yang anda ni dah tua, dah tak ada kemampuan, itu semua dah tanda-tanda dah tu. Tanda-tanda premature menopause tu. Okay. Terima kasih Dr. Raizat menjemput saya. Cuba cerita background dulu. Background. Yalah, nak cerita lah ni. Okay, cerita. Terima kasih kepada Klinik Sabah aka Dr. Raizat, which is my old friend. Setakat hari ni Alhamdulillah bila bercerita tentang masuk 19 tahun bekerja ni, dia cerita dia begini. Pada 2010 saya resign 2010. Jadi bila resign tu kita macam nak rasa freedom. Bermakna kita nak kerja sendiri, kita nak duduk di klinik sendiri, kita nak ada life sendiri tanpa ada orang kata terpaksa bekerja di orang kata ikut punch card lah. Jadi bila dah jadi bos, kita pun rasa kita boleh buat apa yang kita suka. Cuma satu masalah paling besar yang saya hadapi adalah bila masuk klinik tak boleh membawang. Tengok depan, kanan, kiri, dinding. Jadi masa tu saya terfikir benda yang simple pun saya tak boleh nak jawab. Antaranya adalah kebanyakan pesakit bila datang ke klinik dia tanya, doktor, saya ni kencing manis tapi ada yang cakap dengan saya tak boleh makan nasi. Okey, jadi saya nak makan apa ni? Saya dah tak tahu nak jawab. Maksudnya tak boleh makan nasi, kita punya makanan ruji adalah nasi. So saya pun macam apa nak makan jadi asbab kejadian soalan pelik-pelik ni, saya pun macam mulalah rimas, panas punggung tak boleh nak duduk je. So pergilah buat certification in nutritional medicine pada 2011. And then saya pun dah habis master dalam nutrition medicine. So dalam kelas nutrition tu barulah saya terjumpa apa dia hormon. Jadi barulah kita mula berjinak-jinak dalam topik hormon. Barulah saya rasa saya pun akan menjadi salah seorang wanita yang akan melalui fasa menopause. Why not? Saya belajar dan apa yang kita boleh belajar juga kita boleh kongsi. So 2018 macam tu complete kita punya Master in Nutrition Medicine dan saya ambil beberapa course dalam mastering the protocol of hormone replacement therapy. Daripada situ banyaklah yang saya belajar lah bagaimana untuk kita faham tentang hormon dalam tubuh kita dan apakah yang kita patut buat jika sekiranya kita sudah ada mengalami gejala-gejala menopause. Dan jangan pelik Dr. Raizat, sebenarnya saya ada beberapa kes menopause pada usia 26 tahun. Ui, awal je. Yes. Muda betul 26 tahun. 26. Dia dah check under ONG. Bila ONG cakap dia menopause, maksudnya Dr. Gaini bagi tahu dia menopause, dia pun terkejut.
Dia kebetulan terfollow saya, dia WhatsApp, dia kata, "Doktor, saya betul ke awak bagi result awak?" So bila saya tengok, memanglah dah awak pun jumpa sakit puan. Pakar sakit puan kata menopause. Of course dia baru kahwin setahun. Gejala dia hanyalah tiada head. Tiada head. Dan dia tak ada libido lah. Maksudnya dia tak ada sex drive. Okay? So jangan ambil benda ni sebagai satu benda yang enteng, sebab ramai orang dia just assume hormon imbalance itu adalah sangat simple. Tidak. Sebab ramai cakap, "Alah doktor, biasalah hormon imbalance." Oh, awak ingat hormon imbalance ni ringan ke? Dia merasakan hormon imbalance tu macam sakit tekak, macam sesama, macam batuk. Okay? Dan ramai juga yang suka sebenarnya bila ada hormon imbalance, mulalah ambil pil-pil turun darah, ambil pil-pil perancang, sebab bila pil perancang anda makan, anda boleh head seperti biasa, tapi dia adalah false menstrual. False menstrual. Okay, jadi sedikit pasal diri saya GP, ada klinik macam Dr. Raizat, which is di Air Hitam Johor. Saya tengok duduk orang Air Hitam ni sampai ke KK saya sedut dia. Itulah. Duduk di Keluang. Siapa orang Keluang ada kat orang Keluang kat sini? Cuba ni cakap ada orang Keluang ke tak? Itu orang Muar tu bah. Saya orang Muar, ya betul. Orang Muar yang dah murtad tu. Okay, orang Johor lah senang kita. 2011 sampai sekarang, saya juga banyak buat program-program online di dalam Telegram, channel WhatsApp, dan juga baru-baru ni sejak PKP sebenarnya kami terhad. Kami baru je melancarkan program Mastermind Hormone, di mana dalam program tu saya ceramah 1 jam tentang hormon imbalance yang ramai orang tak faham. So kebetulan ada PKP, jadi saya terpaksa lakukannya di apps Zoom lah, secara online. Jadi insyaAllah hari Sabtu ni kita ada batch ketiga. Nanti saya bagi link kalau anda nak daftar. Okay, terima kasih Dr. Razak bagi saya ruang ni. Boleh, tak ada hal. Sharing-sharing. So, soalan pertama dia. Awal lagi dia dah tanya tu. Apakah tanda-tanda awal? Yang itu yang orang nak tahu lah. Tanda-tanda awal. Okay. Saya catat sini Boleh. Okay. Sekejap tu dah. Okay. Siti Khairani dia tanya. Tanda-tanda awal menopause pramatang dan kesan kehidupan harian. Sebelum kita jawab soalan tu, sebenarnya kita kena faham apa dia menopause. Okay. Menopause ni tadi seperti saya kata, adakah dia mesti umur 50? Tidak. Sebab kita pernah jumpa umur 26, kita pernah jumpa umur 35. 2 minggu lepas pesakit saya di Johor Bahru 34, dan dia bagi tahu saya, "Doktor, saya tak rasa saya perempuan." What? Yalah, saya tak ada perasaan. Dia belum kahwin, jadi saya kata saya tak ada perasaan. Sebagai seorang wanita ingin berkawan, nak ada pasangan. Okay. So dia datang event saya pada Januari yang lepas, ambil darah, test dan confirm dia menopause. Which is bila kita tahu menopause ini, dia mendatangkan dengan gejala. Maksudnya dalam diagnosis sesuatu benda, contoh macam Dr. Raizat selalu share juga, bila kita nak tahu disease, maksudnya masalah, kita kena tahu gejala. Gejala ni apa yang anda rasa. Okay? Contoh, apa dia gejala? Kalau contoh sakit tekak, perut tekak, nak demam, tak selera makan, itu adalah gejala. Tanda apa yang doktor tengok, apa yang doktor lihat pada diri anda. So daripada gejala tadi, doktor gabung dengan tanda ataupun sign and symptom. Symptom apa yang anda cakap, sign adalah apa yang kita lihat. So sign and symptom baru kita push into diagnosis. Okay. Jadi menopause bukan semata-mata kita tak ada head. Kena ingat. So apakah tanda-tanda tu? Bagus soalan Puan Siti tadi. Jadi sama-sama nama kita Puan Siti. Okay. Jadi menopause ni, kalau ikut buku lah, menopause sebenarnya adalah apabila wanita tiada haid selama 12 bulan berturut-turut. Okey, maksudnya setahun lah senang cerita.
Jadi kalau contohlah bulan ni period, ni bulan Januari period. Jadi bulan 2, bulan 3 tak ada head. Bulan 4 period balik. Bulan 5 adakah itu menopause? Tidak. Itu yang saya nak jawab lah. Itu yang saya nak jawab nanti. Jadi menopause sebenar-benarnya kalau ikut kata buku, pertama diagnosis dia adalah bila gejala dia adalah bila tiada head selama 12 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Okey, yang kedua kita boleh lihat daripada tes darah, di mana tes darah kita akan tes satu hormon nama dia follicle stimulating hormone atau FSH lebih daripada 50. Bila FSH itu tinggi, ia menunjukkan bahawa ovari anda dah gagal, tak bekerja. Okey, dia dah tak ada telur, dah tak ada hormon yang dihasilkan daripada ovari tersebut. Dia beritahu dekat brain iaitu pituitary untuk mengeluarkan lebih banyak lagi FSH. Jadi FSH keluarkanlah. Dikeluarkan banyak oleh pituitary. Okey, yang ketiga confirmation dengan kita ambil test LH, luteinizing hormone. Okey, ini semua boleh buat di klinik Dr. Rohaizat lah bagi di Sabah bah. Yang Boleh. di Johor kena datang jumpa Pergi saya mana-mana lah, klinik kan? je. Kalau katakan anda di seluruh Malaysia, mana-mana klinik minta dengan klinik Ambil swasta test mana-mana menopause. minta ambil test menopause. Betul. Test menopause. Nanti ada package menopause test tu. Jadi LH lebih daripada 30. So kita gabungkan semua ni dengan keputusan darah, gejala tadi untuk confirmkan bahawa anda menopause. Jadi ada tak range umur sebenarnya? Okey, range umur sebenarnya kalau ikut WHO lah 51. 51. Tapi ada je saya jumpa yang 55 masih head. Bermakna dia tidak semestinya kita head tu, tapi senang cerita anda boleh lihatlah anda punya family seperti mak kita head bila itu. Jadi belum habis lagi ni. Tak jawab lagi soalan Puan Siti tadi. Okey. Jadi menopause ni sendiri ada 4 fasa sebenarnya. Okey. Kita ada premature, kita ada premenopause, bukan premature, premenopause. Fasa pertama. Kita ada perimenopause. Ni bukan ayam peri-peri makan nando, tahu ayam peri-peri. Yang ketiga kita ada menopause. Yang keempat adalah fasa postmenopause. Okey, ada 4 fasa. So premenopause adalah fasa di mana bermula. Ini semua mesti terkejut. Bila? 35 tahun. Ada tak yang 35 tahun? Cuba angkat tangan. Kalau anda dah bermula 35 tahun, sebenarnya anda dah dalam fasa pre-menopause. Okey? Jadi penting untuk bezakan 4 fasa ni sebab gejala ni sebab tu bila Puan Siti tanya tadi saya terpaksa jawab dalam keadaan begini kerana tanda awal menopause ni bermula ketika anda berumur 35. Jangan sangka anda lagi esok nak menopause hari ni baru ada tanda, tak? Jadi 35 hingga 40 ni adalah fasa pre-menopause. Jadi fasa ni apa tanda yang ada? Siapa rasa dia ada tanda menopause? Pertama, saya tak tahu sebab saya saya tak ada simptom. Saja ni tanya kita punya ni viewer ni. Tanya viewer saya yang wanita lah. Wanita tolong jawab. Saya tak tahu. Okey, gejala premenopause sebenarnya untuk pengetahuan anda semua adalah insomnia ataupun disturbed sleep. Disturbed sleep alamak. Yes. Okay, disturbed sleep. Okey, apa maksud insomnia? Insomnia tak boleh tidur langsung. Tapi disturbed sleep maksudnya boleh tidur tapi anda akan terbangun 2-3 kali pada waktu malam. Terganggu lah maksud dia. Kualiti tidur yang kualiti tidur tak boleh. Bagus. Tak bagus. Jadi disturbed sleep, dah tidur terbangun. Okey? Ataupun tak boleh tidur alih-alih pukul 4 pagi baru tidur. Itu juga dipanggil disturbed sleep. Okey? Lain-lain adalah breast pain, sakit pada payudara. Okay. Dia cakap saya ni, Siri cakap haid tak stabil, dia cakap. Betul ke? Okey, itu tunggu sekejap. Okey. Dan antara gejala yang paling common pada fasa premenopause adalah mood swing. Mood swing, irritability.
very touching. Maksudnya tersentuh. Kalau dulu husband kita cakap benda yang sama pun dengan kita, okey je, buat muka tak tahu je. Tapi bila dah umur 30-an ni, sikit-sikit nangis. Husband cakap benda yang sama, suami kita orang yang sama. Tapi kita tak boleh membezakan dia suami yang umur 35 dengan suami yang umur 25. Jelas tak? Maksud saya, sensitif tu. Kita mudah crying, apa ni orang kata, nak marah. Mungkin dengan anak-anak pun anda dah mula swing, nak tak salah, tiba-tiba malam barulah rasa bersalahnya aku hari ni. So itu antara gejala yang paling banyak saya jumpa sekitar umur 30-an ya, Dr. Raizat. Ya, saya mungkin faham. Dr. Raizat pun ada isteri. So isteri Dr. Raizat dia muda daripada kami. So mungkin dah boleh tengok dah gejala-gejala pre-menopause. Saya cuba check dia nantilah. Balik saya check. Tak apa. Isteri Dr. Raizat sebab banyak dibelai. Itu yang tak ada tu. Okey. So tadi ada yang tanya pasal gejala haid yang tidak teratur. Sebenarnya setiap wanita mesti mempunyai fasa kitaran haid yang teratur, which is 28 hingga 35 hari. Cycle Cycle maksudnya 28 hingga 35 hari. Tapi sekiranya haid anda lajak, maksudnya cycle dia every 2 months, which is 2 bulan, 60 hari. Ataupun haid dia 14 hari haid. Okey? 1 hari bulan contoh dah haid, 14 tu haid lagi. Itu juga haid jadi pendek, dan haid menjadi lebih panjang juga adalah abnormal menses. Maksudnya juga tanda-tanda awal menopause. Okay? So jadi kalau anda yang ada masalah haid ni, sebenarnya memang anda fikir masalah haid tu sahaja, so simple. Tapi kami ni para doktor dalam otak ni ada 100 list berkaitan dengan apa masalah awak ni. Awak fikir satu je. Kita orang ada 100 ni dalam kepala otak ni. Mungkin dia PCOS, mungkin menopause, mungkin banyak gejala yang berkaitan dengan masalah haid. Mungkin thyroid, hyperthyroid juga ada irregular menses. Okay? Jadi sebab itu gejala pada pre-menopause itu sudah banyak sebenarnya yang kita boleh lihat fasa-fasa di mana bermulanya kita menopause. Okay. Perimenopause. Perimenopause ni saya. Kumpulan 40 lah ni, start 40 4 series. 4 series lah. 4 series ni sebenarnya adalah perimenopause. Peri-peri Perimenopause biasanya lebih kepada irregular menses lah. Okay, mood pun makin teruk, makin moody, makin irritable, insomnia juga menjadi lebih wazan. Okay, dan kita mula merasai gejala-gejala perimenopause ni, gejala-gejala menopause, iaitu hot flashes. Hot flashes. Istilah hot flashes ni kan, tu apa sebenarnya secara maksud dia dengan diorang cakap macam mana? Mudahnya, anda pernah tak rasa panas? Tapi kalau kita rasa panas tu dari hujung rambut sampai hujung kaki kan. Maksudnya kita berpeluh, kaki kita pun peluh. Tapi hot flashes hanyalah upper body hot. Maksudnya kita panas hanya pada bahagian atas. Tapi, ada tapi dia. Dia bukan panas berpeluh. Apa yang kebanyakan pesakit common klien saya selalu share, ada ni, doktor, saya rasa tiap malam saya kena bangun minum air. Dia rasa dry, kering, tekak. Okay, kena kerap minum air. Lepas tu rasa bahang pada bahagian tengkuk, di kepala dan dada. Okay, itu antara gejala yang asas lah, yang ramai yang tak sedar, itu adalah hot flashes. Dan ada juga di antara klien saya, dia datang komplain dia macam ada asid ataupun dia rasa dia gastrik ataupun GERD, yang mana asid tu naik dari perut, dia rasa panas dekat tekak dia.
dekat bahagian kerongkong. So panas tu juga sebenarnya adalah hot flushes. Jadi kebanyakan mereka telah disalah rawat, maksudnya diberi ubat-ubat menurunkan gastrik, tapi tetap tak hilang. Makan 6 bulan sampai ada yang teropong lah, rupanya menopause. Rupanya ia adalah gejala menopause. So bila dah treat menopause, hilang semua benda. Okay? Benda ni pun saya banyak belajar daripada pesakit, di mana saya pun tak tahu hot flushes sebenar sebab jauh lagi mungkin nak menopause, kan? Tapi bila kita belajar daripada pesakit, itulah sebenarnya yang saya boleh jelaskan hari ini tentang hot flushes. Okay? Jadi kebanyakan perimenopause sudah lalui gejala-gejala begini. Okay. Jadi next, tadi fasa pertama premenopause, which is 35 hingga 45. Okay, 45 tadi 35 hingga 40. 40. 40 sampai 45, 50 tu perimenopause. Sampai period stop lah. Okey. 45 menopause ke, start 50 lah. Ya, tapi sebenarnya kita cakap 50 kan. Tapi itu WHO punya. Bergantung dengan orang lah. Ya, tak semua sama. Selagi anda ada estrogen, selagi itu anda ada menses. Sebenarnya siapa yang menyebabkan kita head ni ada 2 hormon, iaitu estrogen dan progesterone. Estrogen dan progesterone ni dikeluarkan oleh ovari. Tetapi estrogen dan progesterone juga ada tempat lain. Maksudnya macam estrogen, dia juga boleh terhasil di organ lain. Okey, memang main dia pada ovari. Okey. Jadi bila selagi kita ada menses, bermakna anda masih lagi ada estrogen. Kalau anda dah tak ada tu, bermakna estrogen kita dah menurun. Nanti saya akan share nilai berapakah nilai untuk estrogen dan progesterone untuk confirmkan yang anda menopause. Okay? So tanda menopause tadi perimenopause. Premenopause. Menopause, semua gejala yang ada tadi ada pada menopause, ditambah lagi dengan anxiety dan depression. Okay. Apakah tanda-tanda menopause yang boleh saya rujuk sebagai anxiety dan depression? Saya bagi contohlah satu kes saya. Makcik ni berumur 62 tahun. Dia datang hanya komplain dengan saya berdebar, palpitation. Dia tak boleh dengar telefon. Dia ingat orang call dia emergency, apa-apa hal ke yang berlaku. Jadi dia berdebar tu tak hilang sampai teruk lah berdebar dia. So dia pergi ke hospital dan didiagnose sebagai masalah jantung lah. Ada 3-4 ubat dia dapat. Yang peliknya dia tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi. Tak ada penyakit 3 serangkai tadi tu. So tak apalah, dia makanlah ubat dan doktor bagi dia ubat, tidur. Okay. Jadi bila dah makan ubat dalam 2 bulan macam tu, berdebar dia tak hilang juga sebenarnya. Kebetulan dia datang jumpa saya tu, dia sesama batuk. Okay, dia sesama batuk. Cuma bila saya tanya, makcik datang dengan siapa? Pakcik engkau lah hantar. Oh, anak-anak makcik jauh ke? Dia nangis. Bila saya tanya, anak makcik jauh ke? Dia nangis. Aku tanya salah soalan ke? Kan, saya ingatkan saya tanya salah soalan. Rupanya makcik terlalu sensitif, which is dia dah masuk dalam fasa anxiety kepada depression, di mana dia sebenarnya hari-hari menangis bila teringat anak dia. Okay. Jadi pendekkan cerita, saya tanya dia satu soalan je. Makcik boleh tidur ke tak? Barulah dia cerita yang dia makan ubat tidur. Okay. So. Okay, Mek, sekejap. Okay. Saya akan full page-kan Dr. Siti sebab saya ada patient kejap. Tapi you teruskan aja lah dengan diorang. Boleh? Okay. Boleh kan? Okay. Alright. Okay, thank you.
Okay, thank you. Jadi makcik ni sebenarnya dia dalam fasa menopause. Okay, sebab itu tadi bila saya terangkan di mana kebanyakan wanita-wanita di dalam fasa menopause itu sendiri, kebanyakan mereka ada gejala tambahan yang seperti saya sebut tadi, antaranya adalah anxiety dan depression serta tak boleh tidur tadi lebih teruk. Okay, maksudnya insomnia akan menjadi lebih kronik, menyebabkan bila kita tak tidur, contohlah anda tak tidur satu malam, apa yang anda rasa? So anda akan rasa berdebar, tak tentu arah, sakit tengkuk, sakit urat, nak marah orang, irritable lah kan, sensitif, tak tidur satu malam je. Makcik ni 2 bulan dia tak tidur. Jadi logik tak kalau kita ada gejala-gejala berikut pada fasa-fasa menopause itu sendiri. Okay. Jadi daripada kebanyakan gejala yang ada daripada pesakit-pesakit saya ni, boleh kita nampak bahawa komplikasi ataupun gejala menopause itu sangat banyak dan bertindih antara satu sama lain. Okay. Jadi untuk menjawab soalan Siti Hairani tadi, jadi apakah tanda-tanda awal menopause? Saya listkan. Pertama adalah head jadi tidak teratur. Maksudnya head anda mungkin menjadi 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu kalau head yang panjang lah. Head yang berkurang adalah mungkin head tu jadi 2 minggu sekali. Okay? Ataupun istihadah, head tak pernah berhenti. Maksudnya head dia sampai sebulan, 2 bulan. Lepas tu tak ada 3 bulan. Ada balik head, istihadah lagi. Itu adalah dalam kategori head tidak teratur. Yang kedua, mood swing. Okay, mood swing. Yang ketiga adalah low libido. Maksudnya anda tak ada perasaan untuk seks. Okay, tak ada, langsung tak ada. Maksudnya tak ada keinginan. Dia libido ni bukan hanya nak buat seks sahaja. Maksudnya tak ada keinginan, kita tak rasa kita seksi, kita merasakan diri kita ni not a woman. You don't feel you like a woman. The feeling of sexy tu dah hilang. Okay. Yang keempat, kebanyakan juga ada gejala-gejala tak boleh tidur. Okay, tak boleh tidur, disturb sleep ataupun langsung tak boleh tidur. Atau tidur yang kita panggil sebagai tidur tidur ayam. Tidur tapi dengar macam pintu terbuka lah, dengar angin dekat luar tingkap lah, dengar anak bangun lah, padahal tak ada pun. So kita panggil tidur ayam lah. Okay, yang kelima, breast pain ataupun sakit pada payudara. Dan sakit pada payudara ni kebanyakannya adalah apabila kalau dulu anda mungkin pernah rasa sakit pada payudara ni, tapi pada fasa nak menopause ni sakit dia pun kadang-kadang lebih teruk atau lebih kuat daripada sebelum anda nak menopause sebenarnya. Ada tu sampai tak boleh pakai bra. Ada yang sampai terlalu sensitif pada dia punya puting payudara dan sebagainya. Yang keenam, gejala yang paling-paling utama adalah hot flush. Okay, hot flush saya dah terangkan tadi. So hot flush kebanyakannya adalah panas pada bahagian atas sahaja, iaitu upper body hot. Seperti yang saya dah explain tadi. Okay, yang ketujuh sebenarnya adalah anxiety disorder. Yang ke-8 adalah depression. Okay, dan yang lebih ni saya akan terangkan sebentar lagi. Saya cuba jawab soalan dulu ya. Okay, Siti Hairani dapat Alright. Okay. Sis Mawa, saya 36, sempatkah dan dapat baby lagi? Okay, sempat dapat baby lagi tu kita kena check dulu apa sebab. Alright. Okay, Syifa, thank you so much. Okay, Siti Musliha, dah 10 tahun menopause dan ia rasa badan panas sampai tilam pun rasa panas. Yes, Siti Musliha. So apa gejala pada ibu anda tu sebenarnya adalah adalah gejala menopause. Jadi kena check lah, datang ambil darah ke dengan Dr. Raizat.
Siti Musliha untuk kan? kita confirmkan. Sebab dah 10 tahun kan. So logik lah kalau 10 tahun dah ada gejala, sebab yang baru 1-2 tahun pun ada gejala dah menopause ni. Okay. Fasa keempat saya belum terang lagi. Fasa keempat adalah post-menopause. Oh, ada yang doktor post-menopause? Adalah. Post-menopause adalah keadaan bila seseorang wanita sudah menopause lama lah. Bermakna mereka mula kehilangan estrogen dan progesteron secara berkadar, sebab sebenarnya kita punya hormon ni, siapa yang pernah test hormon estrogen? Cuba angkat tangan. Saya rasa saya boleh jamin ramai yang tak tahu level mereka. Berapa lama hot flash? Berapa lama hot flash? Selagi anda tak ada estrogen, selagi kita menopause, selagi itulah hot flash akan berlaku. Hot flash adalah kerana estrogen dan progesteron kita kosong. Jadi level estrogen wanita sebenarnya adalah lebih kurang dalam 200 hingga 300. Okay, 200 hingga 300. Level dia macam itulah. Tapi sekiranya kita diagnose sebagai menopause adalah apabila estrogen anda bawah daripada 100. Okay, level estrogen bawah dari 100. Kalau progesteron bawah daripada normal dia 10 hingga 30 lah. Okay, normal dia. Tapi kalau menopause level dia adalah not detected hingga 2.0. Very low lah maksud dia ni. Very low lah. 2. Tapi ramai je pesakit yang umur 35, ramai dah mulai progesteron dalam 8 macam tu. Sebab saya sendiri masa umur 36 tu, masa mula belajar kat kelas-kelas hormon tu, kita pun tak pernah ambil test. Jadi tak pelik lah kalau anda semua tak pernah ambil tahu level hormon anda. Saya doktor pun saya tak pernah ambil tahu. Saya hanya reda, menopause nanti sampai, I just wait. Tapi saya sendiri tak ada awareness tentang menopause. Sampailah kejadiannya terpaksa masuk kelas tu tadi, kita terpaksa ambil darah kita sebab tes hormon bukan murah kan. Tes hormon bermula daripada 70, 80 satu tes. Bermakna kalau tes lain RM70 ke RM100 kita dah dapat daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Tapi kalau nak buat tes hormon daripada hujung kepala sampai hujung kaki memang tak dapat 70. Satu tes pun dah RM70 dah. So saya pun macam fikir 10 kali nak buat tes hormon tu. Since kita nak pergi belajar, kita nak tahu diri kita kat mana kan. Sekali bila saya test tu saya punya level 8. Masa tu umur saya 36. So bila 36 saya dalam fasa apa? Pre-menopause. Okay. Dan fasa pre-menopause tu yang paling saya tak nak ingat dalam kehidupan saya. Sebab dalam fasa tu anak-anak tengah nak besar daripada darjah 3, masa tu darjah 3, darjah 4, darjah 5, tengah nak nakal kan. Tengah nak cari identiti, nak hand sensor, nak ada, kita pun mak-mak jadi tercabar. So waktu umur 30-an tu saya memang backing gila. Backing tu maksudnya kita garang. Rupanya saya punya progesteron 8 pun saya garang. Boleh bayang tak kalau orang yang progesteron dia 1, 0.6, tapi saya ramai yang ada level begini. Jadi apa yang berlaku, anda kena tahu anda di mana. Okay, ambil test darah. Mungkin masa PKP ni tak boleh nak keluar, tak ada alasan sangat sebab ni tak urgent. Kumpul duit. Alihkan sedikit duit bantuan prihatin BPN, letak tepi sikit untuk buat test hormon. Okay, mungkin nanti Dr. Raizat boleh advise untuk klinik Sabah test package yang mana yang boleh anda buat. Okay, soalan seterusnya Mek. Soalan seterusnya. Boleh? Dia tanya sini, boleh kan? Boleh. Saya ada endometriosis and PCOS. Boleh nampak kan? Dia punya soalan tu. Boleh.
Saya dah bertahun terpaksa ambil pelbagai ubat hormon dan painkiller. Okey. Makan ubat-ubat ini boleh mengakibatkan saya menopause awal. Okey. Sebenarnya apabila kita makan pil-pil hormon, senang cerita pil hormon di luar kita kategorikan sebagai pil sintetik, hormon sintetik. Okey. Bila kita makan pil hormon tu, apa yang berlaku? Dia akan bagi tahu dekat badan kita, kita makan, dia beritahu dekat pituitary kita supaya jangan buat kerja. Bermakna diri anda menggunakan pil tu sebagai pengganti estrogen dan progesterone. Bukan estrogen badan anda. Sebab estrogen dan progesterone badan anda ni direncat. Okey, direncat. Begitulah bagaimana pil perancang tu bekerja. Supaya anda tak subur lah. Okay, sebab kalau anda ada estrogen progesterone sendiri, telur tu akan kembang seperti biasa setiap bulan, bermakna anda subur. Jadi bila makan pil perancang, dia akan hantar dekat brain kita supaya berhentikan cycle normal kita, tapi tergantung badan kita kepada pil sintetik tadi. Sebab pil hormon tu sebenarnya estrogen dan progesterone. Konten dia. Jadi adakah makan ubat-ubat ni boleh mengakibatkan saya menopause awal? Okey. Menopause awal, apa maksud dia? Saya belum masuk pun menopause awal. Menopause awal adalah apabila anda menopause sebelum atau pada umur 40. Okay, premature menopause means that you are menopause at 40 and sebelum lah and above. Okay, sebelum, below. Jadi, apakah sebab-sebab premature menopause? Pertama, mungkin anda diuji ada ketumbuhan atau ada sis yang besar. Okay, doktor terpaksa buang rahim, buang sis tu. So, itu adalah prosedur pembedahan demi menyelamatkan nyawa anda. Mungkin ketumbuhan tu kanser, jadi terpaksa buang. Faktor kedua, kemungkinan anda ada penyakit kanser di tempat lain, bukan pada organ wanita, contohnya pada kanser otak, pada ada tumor otak ataupun kanser-kanser lain lah yang menyebabkan, contoh usus yang menyebabkan anda kena kemoterapi atau radioterapi. So, kemoterapi dan radioterapi juga akan mengganggu proses-proses normal folikel tadi, pembesaran folikel tadi. Jadi anda boleh dapat premature menopause juga. Yang ketiga, daripada ubat-ubatan. Okey, contoh ada ubat-ubatan lah, maksudnya yang macam contoh orang ada arthritis yang teruk. Arthritis yang teruk kadang-kadang mereka terpaksa ambil ubat anti kanser, pil dalam bentuk pil. Methotrexate, MPX, banyak lagi sebenarnya. So itu juga mengganggu. So kalau nak cakap you makan pil hormon menyebabkan menopause, tidaklah. Sebab makan pil hormon tadi, sebab doktor nak regulatekan you punya menses supaya you punya head tu teratur, dan yang keduanya mengurangkan period pain you tadi. Okay, sebab orang ada endometriosis ni, masalah dia adalah dia mungkin ada sis di luar daripada apa kita panggil darah head yang spill out daripada kawasan dalam rahim keluar daripada rahim. Kalau istilah Prof Hamid, dia cakap darah haid tumpah ke belakang. Ya, tumpah keluar. Begitu, tumpah keluar ke belakang, dia masuk dalam perut. Jadi masuk dalam perut. Betul? Jadi dia duduk dekat dinding-dinding di sekitar rahim kita. So otot-otot ni dia sebenarnya menerima rangsangan hormon estrogen progesterone tadi. So dia mengecut waktu kita nak haid tu, dia mengecutkan dinding rahim untuk expel out darah. Tapi bila dia duduk dekat luar daripada dinding rahim kita, maksudnya dekat otot-otot di sekitar rahim kita, itu yang anda rasa sakit tu. Sebab dia kram dia gila teruk. Sampai ada tu sampai MC, tak boleh kerja. Very bad lah endometriosis ni. So anda kena tahulah. Dah kira secondary dysmenorrhea lah ni. Bukan primary lagi.
sebab dia ada Jadi endometriosis. okay, so untuk Azila, advice saya adalah you buat full check untuk PCOS, endometriosis, buat mungkin kalau you perlukan step awal lah untuk settlekan masalah hormon yang you ada. Okay, jadi ubat tu tidak menyebabkan premature lah, tapi dia sebenarnya membantu anda, okay, untuk mengawal gejala yang anda ada. Okay, jadi premature menopause lain sebenarnya unknown, tak tahu, macam tak ada sebab, alih-alih dah putus head. Kes yang umur 25 dengan 36 ni tadi, setahun tak datang head, 6 bulan tak datang head, tak pernah ambil tahu. So anda sekiranya anda muda, iaitu bawah umur 40, tak ada head je, please do hormone test untuk anda tahu you kat mana. Okay, sebab mungkin Dr. Raizat ada package amenorrhea package, kita ada menopause package. So boleh contact lah Klinik Sabah untuk you update lah. InsyaAllah kalau yang nak PC dengan saya, topik-topik khas tu ada boleh nanti contact Dr. Raizat through untuk saya punya ni. Lepas ambil darah boleh contact PC dengan saya pula. Okay, boleh. Jadi soalan lain, soalan seterusnya okay ni. Soalan cepu cemas. Cepu cemas. Supplementation melambatkan menopause. Seperti biasa. Banyak sangat produk-produk di luar sana. Produk di luar online kan. Kawan-kawan suruh beli apa semua, ini bagus, ini bagus. Jadi apa pendapat Dr. Siti? Cuba share sikit. Beginilah. Cuba anda fahamkan kenapa kita menopause. Kita menopause sebab apa? Sebab kita kehilangan estrogen dan progesteron. Satu, saya nak ingatkan, jangan terjebak dengan orang jual krim-krim estrogen, krim-krim untuk breast jadi enlargement, kasih besar. Enlargement, tegang. Please, because benda-benda ni adalah hormon yang anda sendiri tak tahu source dia dekat mana. Sebab hormon ni dia tak boleh main-main. Even I tell you, kami doctors, saya dengan Dr. Raizat pun, I tell you, Dr. Raizat pun dia takkan so simply give hormone to patient. Betul tak Dr. Raizat? Betul. Because kami tahu. Kami tahu benda tu, tapi anda so simple order. Saya tak nak sebut produk lah. Tapi ada produk yang pesakit saya share, dia kata, doktor boleh tak ni ada jual dekat IG ni krim progesteron. Saya diam je. Okay? Sebab memang tak ada. Memang tak ada. Benda tu kita tak boleh lambatkan dia, atau cepatkan boleh lah, tapi pergi kemo lah. Kalau tak ada apa masalah pun nak pergi cepat pergi kemo. Ataupun pergilah buang rahim, itu cepatlah. Okay, jadi sebenarnya apa yang saya nak jelaskan di sini adalah anda kena faham menopause is something physiological, perubahan pada tubuh kita. Bermakna kalau anda nak tengok gambar orang menopause, sebenarnya saya tunjuk satu gambar je hari ni. Okay, nampak tak beza? Sekejap Sekejap, saya kasih besarkan. Okay. Beza folikel ni nampak yang alamak, salah tertekan pula. Besarkan. Sekejap. Satu page kan dia. Sekejap Dr. Razak. Okay. Boleh. Okay. Aduh, sensitif sangat iPad ni. Gambar telur ovary. Yes. Okay, saya jadi dulu. okay. Kalau kita dalam reproductive age, tengok ovari anda. Ada telur kan? Perimenopause, kejap ada, kejap tak ada. Postmenopause, langsung dah tak ada dah. Tu sebenarnya. So folikel ataupun telur tu tadi sebenarnya yang mengeluarkan estrogen dan progesteron. Okay. Jadi, bila anda tanya saya, ada tak makanan yang kita boleh top up masuk dalam mulut kita, tambahkan estrogen? Makanan
tambahkan progesterone. Sebenarnya anda lebih banyak makan estrogen daripada progesterone. Senang je nak tambahkan banyak estrogen. Minum soya satu hari 5 kotak. Minum soya je, tak payah minum air masak. Boleh tambah estrogen, tapi it's not good estrogen. Ia adalah phytoestrogen. Cuma kalau anda terjebaklah dengan soalan-soalan macam dekat IG kata hot flush, herba yang boleh mengurangkan hot flush, mungkin boleh membantu. Contoh red clover, contoh kacip Fatimah. Ini saya highlight lah sebab ramai je yang tanya saya. Banyak lagi sebenarnya herba-herba yang membantu mengurangkan gejala, tetapi ia bukan jawapan kepada penyelesaian masalah menopause. Okay? Please jangan ambil shortcut, jangan buat self diagnosis. Aku menopause lah. Kan? Lepas tu terus dia kat IG. Langkau saya, langkau Dr. Raizat, makan sendiri. Last tuk-tuk, kanser. Na'udzubillah. Kanser breast. Sebab kanser ketumbuhan adalah akibat estrogen progesterone yang tidak balance. Dan anda tidak tahu berapa banyak contoh herba yang anda makan tu meningkatkan estrogen anda atau progesterone anda. Anda tak tahu nilai tu. So, nilai yang tidak balance ni jadi akan menyebabkan mungkin estrogen anda too much. Okay? Kita panggil phytoestrogen because I have a lot of client yang estrogen dia 1,500. 1,000. Bahaya ke tu kalau tinggi begitu? Yes, of course. Tapi favorite dia adalah dia rupa-rupanya bila saya korek-korek dia banyak konon-konon nak makan sihat. So dia banyak ambil cauliflower, ambil brokoli, too much. Because kita ni sebenarnya konsep makan ni balance je. Kena balance. Suku-suku separuh, jangan nak makan sayur je, tak nak makan ikan pun salah. Ni mungkin sayur tu bagus untuk orang lain, tapi mungkin tidak untuk awak. Sebab tu kebanyakan benda yang baik untuk kita pun tak semestinya baik untuk kita, tapi baik untuk orang lain. Kena jelas. Sebab tu jangan ingat semua makanan adalah safe. Faham? Okay? Walaupun daripada makanan je ni, ini produk ni base dia plant je kan? Tapi anda tak jelas pun apa dia sebenarnya content dia. So my advice is actually please don't. Terutama yang krim-krim lah. Okay, soalan technical sikit boleh ya? Boleh. Okay, ni dia bagi numbers pula ni. Tu. Check level FSH saya 118, lepas makan HRT level FSH turun ke 21. Soalan dia, HRT ni kena makan sampai bila-bila ke? Okay. Ni technical sikit lah. Okay. Sebenarnya anda umur berapa? Dia ada bagi tak umur? Tak ada pula sini. Supex Jeffrey. Saya tak tahu dia lelaki ke perempuan, tapi rasanya macam perempuan. Sepatutnya kena perempuan lah kan? Perempuan Okay. Kenapa ada beza ke kalau umur muda dengan bukan, umur saya yang... nak tahu berapa lama dah makan HRT. Sebenarnya HRT ni berapa lama dah makan is depends pada you punya doktor. Okay, sebab HRT ni doktor anda yang tahu berapa lama dia nak bagi pada anda. So saya tak boleh nak jawab secara umum because I need you to mungkin discuss lah in person lah. Personal consultation lah. I think better untuk dia jumpa balik dengan doktor dia tu, tanya berapa lama dia punya, by right dia punya duration of treatment dia berapa lama, and then apa target treatment tu. So itu lebih bagus lah kan. Saya selalunya memang saya akan bagi tahu patient saya target, maksudnya sampai apa yang dia nak. Ya, betul. Kita nak tahu apa matlamat dia kan, makan HRT. Kalau dia tak ada matlamat, nanti sampai bila nak makan. Dia macam main bola tak ada tiang gol. Main je bola sampai pengsan. Bila nak golkan bola ni kan. Sebab tu kita apa-apa pun tujuan kita buat ni, dia cakap kita kena tahu matlamat. Umur dia 28 tahun di sini, Supex Jeffrey ni. Umur 28 tahun. 28. Kena personal consult lah. Sebab I don't know kan? So I don't know kenapa. Okay? Tu kena discuss balik dengan you punya doktor. Dia mesti ada
reason kenapa dia start macam tu. So ada sebab dia. just dia punya matlamat lah. Betul? Okay. So, okay. Soalan seterusnya. PCOS, consume EPO. Sesuai ke tidak? Tidak. Tak sesuai ya? Sebab EPO dalam kategori yang kita panggil omega 6. Ini dia kena satu topik lain. Dia kena 2 jam lagi. Nak stay lagi 2 boleh. jam boleh juga kan. Tapi kita reschedule lah nanti bulan puasa. Kita reschedule lah. Kita ada omega 3 dengan omega 6. Saya bagi secara am dululah. Okay, secara am omega 3 yang kita panggil anti-inflammatory. Okay, omega 6 adalah pro-inflammatory. Means that omega 3 good to have sebab dia anti radang. Tapi omega 6 dia pro radang. Apa dia radang, apa dia inflammation, itu yang kena topik 2 jam tu. Tak boleh nak cerita sekarang sebab dia punya topik tu sangat besar. So kalau you tanya saya shortcut, saya jawab tidak. Okay, tidak. Tolong habiskan apa yang ada stok dan jangan beli lagi lah. Okay. So jangan terlalu follow lah. Mungkin ada blog-blog yang cakap jamu pula. Adakah dia menyebabkan awal menopause? Jamu ni kategori phytoestrogen sebenarnya. Jadi kalau secara am, tadi ingat saya cakap, bila kita ada estrogen, means selagi kita ada estrogen, selagi tu kita menses. Okay, jadi bermakna kalau ikutkan nanti mesti awak salah faham kan. Makan jamu lah biar tak nak berhenti head. Dia akan berhenti punya lah. Berapa banyak satu lori kita makan jamu pun head tetap akan berhenti. Because ia berlaku asbab folikel kita dah tak ada. Which is itu adalah physiological dalam tubuh kita daripada ovari ke brain, pusing balik, kan. So dia tidak menyebabkan menopause awal. Tapi saya sebenarnya, to be frank lah, ini pendapat saya sendiri. Anda nak cuba, anda nak makan, makan. Pendapat saya sendiri, anda kena tahu anda dekat mana, baru nak makan. So the best thing is, you know your body. Jangan terikut-ikut. Maksudnya, aku makan memang best lah, tak ada hot flush, aku nak makan jugalah. Tak, jangan macam tu. So you tahu you kat mana, you listkan gejala you, apa you nak selesaikan dulu. Jangan cari masalah lah. Mungkin kita tak ada masalah sangat, tapi kita cuba-cuba makan, jadi masalah lagi. So tahulah diri you kat mana, kenapa you nak makan. Sebenarnya suplemen ataupun makanan tambahan dan juga herba ni, saya lebih suka pesakit jelas apa yang dia makan, kenapa dia nak makan benda tu. Okay, alright. Dekat Johor dah hujan dah. Soalan last. Okay, kita boleh. Dah minit ke 58, kita tak boleh continue. 1 jam sudah lah, masalah sejam kan. Okay, soalan last. Panjang sikit, tapi ini saya rasa yang dia punya gist lah, dia punya penutup lah. Okay. Terima kasih atas topik menopause. Okey, terima kasih. Saya dapat pengetahuan dan ilmu, dapatlah monitor dengan diri saya. Saya 49 tahun. Sudah ada hot flush, selalu terbangun subuh-subuh, cepat marah, selalu jantung berdebar, tekak tiba-tiba tersekat. Ada rawatankah untuk mengurangkan rasa kesan-kesan menopause ni? Buat saya stres sangat, dia bilang. Memang stres bah. Siapa yang tak stres? Semua orang stres. Kalau yang tadi yang saya cerita tadi, yang makcik umur 62 tadi, she just came with crying. I mean, sampai 2-3 fasa jumpa saya, nak berbual, dia menangis dulu. Okay? Jadi ada tak rawatan? Memang ada lah. Memang ada rawatan. Cuma kita kena tahulah rawatan apa yang you nak fokuskan dulu. Jadi step pertama sebenarnya, ambil test hormon lah dengan Dr. Rohaizat. Tapi yang belum, mungkin anda boleh beli buku saya. Okay, kejap.
Saya kasih hide dulu. Hmm. Ada Dr. Siti nak share buku. Okay. Buku saya ni Kekal Muda Sepanjang Usia. Saya pun lupa je nak post dekat Dr. Raizat. Nak bagi free je pun. Okay. Buku ni saya hanya cerita umum dulu tentang hormon. Apa dia hormon? Apa yang patut anda faham tentang hormon? Secara, nak tahu tak? Setahun saya buat buku ni. Setahun saya nak bahasa Melayu kan. Sebab bahasa perubatan mungkin yang suka baca dalam bahasa perubatan okey, tapi ramai yang sebenarnya tercari-cari buku dalam bahasa Melayu. So bila beli buku ni, anda free buku 79 Symptom and Sign of Hormone Imbalance yang anda tak tahu apa tu. Gejala, apa gejala dan tanda-tanda mungkin saya ada masalah hormon. Okay, jadi ini dapat free. Dapat lagi 3 free ebook. 1 menopause, 2 pasal PCOS dan yang ketiga adalah saya cerita pasal pemakanan untuk hormon lah. Dekat situ saya ada jelaskan sedikit bagaimana, sebab tadi saya nampak ada soalan-soalan tentang pemakanan juga. Mungkin boleh ada topik lain kemudian. Jadi sis tu tanya saya, of course ada rawatan. Bermakna step pertama anda kena ambil darah. Bincang dengan Dr. Raizat atau mungkin you boleh WhatsApp PM Messenger dulu di nak tahu kos dan sebagainya. Next step lepas dah ada result baru boleh personal consultation dengan saya. Walaupun anda di Sabah, insyaAllah kita boleh adakan sebab saya sekarang pun tengah buat online PC. Sebab kes ni memang kita kena discuss lah in detail. So soalan ada rawatan, insyaAllah ada. Cuma apa yang anda nak rawat dulu. Okay? Selalunya kita rawat simptom dulu ke atau you terus bagi HRT? Selalunya simptom je kan? Saya rawat simptom dulu. Tapi bagaimana kita depends pada specific symptom which you nak lah. Okay? Boleh. Okay. Last sekali ada terima kasih kerana bersama-sama dengan kita semua dengan Dr. Siti. Untuk mereka yang masih lagi nak tahu info lanjut pasal Dr. Siti punya buku, yang punya course ke apa ke, boleh layari dia punya website. Sekejap saya letak dia punya website dekat bawah ni. Saya pun bagi Tanya Dr. Siti. Tu nak dekat situ. Tengok. Mana tahu ada yang boleh PM dia secara direct lah. Sebab saya bila hormon wanita ni memang saya ada part yang saya faham, tapi ada part yang Dr. Siti jauh lebih faham sebab dia kan pakar dalam bidang tu. So kalau katakan untuk pemeriksaan awal, insyaAllah saya boleh bantu. Kalau nak buat cek darah ke apa, klinik memang kami ada buat untuk amenorrhea test, untuk menopause test, itu darah memang So itu sebab boleh tu bantu. saya memang suka kupas topik ni. Topik menopause ni sebenarnya banyak dan luas. Jadi mungkin kita akan ada satu fasa. Apakah komplikasi menopause? Kita akan discuss later dalam bulan puasa mungkin. Itu nanti kita akan discuss balik. Tengoklah kalau ramai yang berminat. Kalau ramai yang you all suka ke kami berborak macam ni? Kalau suka tulis kat situ suka. InsyaAllah next time nanti kita akan keluarkan jadual. Mungkin kita akan fixkan. Minggu ni cerita apa, minggu depan topik apa kan. So that you all semua boleh tahu dengan lebih lanjut. You all anda punya hormon. Especially saya faham ramai yang wanita yang follow saya punya Facebook page ni umur daripada 30 ke atas ramainya. So memang bila dah umur 30 tu dia ada isu-isu hormon begini. Jadi dalam fasa pre-menopause. Dalam fasa dah nak masuk pre. Masuk pre. Kan? Jadi okey, pesanan terakhir Dr. Siti untuk pesanan terakhir pertama jangan self treat lah. Jangan memandai-mandai. Pandai tak apa, jangan pandai-pandai. Jangan memandai-mandai. Maksudnya macam dah tahu dah ni. Lepas tu terus pergi Instagram, order itu, order ni. Saya cakap terang je. Saya cakap benda ni kerana ini yang saya lalui hari-hari. Saya dapat PM hari-hari, message hari-hari, semua nak tanya pasal produk. Bukan saya sombong nak jawab pasal produk, tapi anda kena faham dan jelas. Kalau nak tahu lebih lanjut,
tentang semua topik hormon yang saya pernah discuss, boleh follow Telegram saya. Nanti saya bagi link di link chat ni. Saya bagi Telegram link, boleh masuk dalam kelas tu, pergi cari korek-korek topik apa yang you all nak baca, sebab daripada 2017 saya dah upkan, even I have a topic on herbs on menopause. Saya ada. So pertama, jangan memandai-mandai. Yang kedua, jumpa doktor untuk ambil test hormon. Kalau tak sure, PM kami dulu, maksudnya di page hormon test apa, nanti kami bagilah nama dia tu, sebab kadang-kadang nama medical dengan nama layman tak sama kan. Betul. Okay, yang ketiga saya minta semua wanita-wanita di luar sana kena ambil orang kata open your eyes broadly. Jangan melihat menopause ni satu masalah bagi anda, kerana menopause adalah sesuatu yang patut memang semua orang akan lalui, tapi anda tolong cari jalan supaya life anda, kehidupan fasa menopause anda lebih bermakna. Kenapa saya cakap begitu? Kerana ramai pesakit-pesakit bila dah umur 50, 60 ada yang hampir nak bercerai. Asbab menopause dan andropause ni tadi. Okay? Andropause Andropause. Lelaki punya menopause. Androgen yang kurang. Yes. Jadi sebab itu kena keluar daripada kotak, tengok dunia luar, fahamkan. Kalau nak jelas lagi, masuk Telegram saya ada buat kelas Zoom. Silakan. Nanti mungkin saya boleh minta anda join lah kelas Zoom pada hari Sabtu ni. InsyaAllah 2 jam topik tu saya discuss, tapi not so detail. Itu pun superficial je saya cerita. Okay, thank you so much. Okay, terima kasih. Terima kasih. Orang Sabah, dan anak saudara saya ramai dekat Tawau, ada 2 orang kerja di hospital Tawau, Bah. Terima kasih kepada dia orang jadi frontline. Maksudnya senanglah dapat bekalan-bekalan Sabah tu. Kan? Okay. Thanks Dr. Raizat for inviting me. Thank you very much. Terima kasih sekali lagi. Okay, salam semua keluarga. InsyaAllah. Okay, thank you Sama-sama. all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Okay, thank you. Okay, terima kasih Dr. Siti sekali lagi kerana bersama-sama dengan kita. InsyaAllah di hari lain lah, next week ke bila-bila, saya akan cuba dapatkan dia balik lah untuk kita discuss balik pasal hormon ni. Sebab nampak ramai yang follow, yang like, yang ramai yang type suka. Jadi yang saya rasa bila orang suka, jadi itu kita perlu hargai. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan buat yang lebih baik pada waktu akan datang. Jadi sekian saja. Kita dah lebih dari 1 jam bersama-sama. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya. InsyaAllah besok petang kita bincang topik lain sikit. Kita dah nak masuk Ramadan. Mungkin kita bincang cara macam mana nak makan ubat waktu bulan Ramadan, apa ubat yang sesuai, apa ubat yang tak boleh. Jadi kita jumpa lagi pada esok petang insyaAllah. Stay safe, stay home. Dan kalau rasa apa yang kami kongsikan ini bermanfaat, tolong share. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.